Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Setelah kita rehat selama 3 minggu tak silap saya ataupun sebulan dah. Jadi hari ini kita bersama dengan acara mingguan kita, iaitu membincangkan asas ataupun gagasan asas 20 yang idea asalnya oleh Imam Hasan Al-Banna, namun kita cuba untuk cerakinkan, cairkan ataupun kemaskinikan dengan buah-buah fikir yang baru oleh Yang Bahagia Profesor Emeritus Datuk Paduka Dr. Mahmud Zuhdi Haji Abdul Majid dan juga Dr. Muhammad Kamil Abdul Majid, dan kedua-duanya tidak perlu saya perkenalkan lagi lah untuk siri ini, insya-Allah. Baik, cuma hari ini kita masuk prinsip yang ke-11. Jadi sebagai mukaddimahnya saya baca dulu dia punya matan lah, dia punya kata-kata daripada kitab yang asal. Dia kata wa kullu bid'atin fid dinillahi la asla laha istahsanaha an-nasu bi ahwa'ihim sawa'an biziyadati aw bin naqsi minhu dalalatun tajibu muharabatuha wal qada'u 'alayha bi afdalil wasail allati la tuaddi ila ma huwa syarrun minha. Maksudnya, segala bentuk bid'ah dalam agama yang tidak memiliki dasar pijakan ataupun dasar asal tetapi dianggap bagus ataupun cantik oleh hawa nafsu manusia, baik berupa penambahan maupun pengurangan, adalah kesesatan yang wajib diperangi dan dibenteras dengan menggunakan cara yang paling baik, cara yang tidak menimbulkan keburukan yang lebih parah. Jadi itu dia punya statement ataupun kenyataannya, dan kelihatan penyataan ini agak tegas sebenarnya, tetapi cuba dilapik bahawa ia perlu diuruskan dengan menggunakan cara yang baik dalam konteks organisasi lah, jemaah. Sebab kita punya tajuk ini tribulasi buat organisasi, ya. Jadi di sini mungkin saya akan mulakan dengan Ustaz Kamil dululah, iaitu Ustaz Kamil melihat peranan organisasi ataupun jemaah lah dalam menghadapi isu-isu yang dinyatakan oleh Al-Banna dalam statement ini. Boleh Ustaz Kamil mulakan dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gerakan Islam ni satu perkara yang semacam menjadi keyakinan mereka lah. Bahawa setiap perjuangan itu ada pengorbanan dan ada halangan. Jadi mereka selalu meletakkan Nabi-Nabi sebagai contoh. Paling tidak ambil ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, apatah lagi Nabi Muhammad. Mereka itu terkena pengayaan dan tribulasi yang kuat. Dan kalau kita lihat pula zaman moden ni, Afghani dengan latar belakang penjajahan, maka dia juga menghadapi tribulasi. Dan tokoh-tokoh pemikir Islam yang lain juga, apatah lagi di Mesir terutama sekali, kutub lah macam-macam, kena bunuh dan sebagainya. Jadi menjadi satu kepercayaan kepada ramai orang gerakan Islam bahawa seolah-olah semacam wajib, maknanya bila bergerak Islam ni, cara yang betul akan menghadapi tribulasi itu. Tapi pada hari ini saya rasa kita boleh kaji balik lah. Adakah keadaan sekarang ni
dengan kesesuaian zaman lah. Kalau gerakan Islam ni diurus dengan baik, ditadbir dengan baik, memahami tentang wakil dan realiti, adakah perlu mereka mengorbankan diri atau untuk dikorbankan, atau mungkin boleh mencapai kejayaan. Terutama bila kita tengok Arab Spring baru ni kan. Jadi Arab Spring ni timbul satu persoalan. Adakah tribulasi ni kerana kita betul atau tribulasi ni kerana kita salah agenda atau salah urus tadbir. Dan satu lagi perkara yang penting, kalau kerana keputusan kita menyebabkan orang mati dan sebagainya, sebab itu berdasarkan pada ijtihad. Kita kata ijtihad tu kalau betul ijtihad, 2 pahala. Salah ijtihad, 1 pahala. Tapi ijtihad yang dapat 2 pahala ni, atau 1 pahala ni, ijtihad yang dibuat oleh mujtahid. Adakah semua ketua-ketua organisasi atau gerakan Islam sekarang ni sampai peringkat mujtahid yang menyebabkan urusan tadbir kita, menyebabkan kita dianyai oleh pihak-pihak yang lebih berkuasa lah. Saya mula di situlah. Satu soalan yang patut kita tanyalah dalam cara kita berfikir, cara moden lah sikit. Baik, mungkin untuk Tok Muk pula. Dengar ya Tok Muk soalan saya? Ya, dengarnya. Baik, kalau untuk Tok Muk pula, bagaimana saya melihat biasanya pendefinisian bid'ah itu berbeza antara school of thought hadis dengan school of thought syariat. Jika boleh Tok Muk ulas sikit di situ. Ini idea pembezaan di antara ahlus sunnah dengan ahlul fiqh dalam dunia moden kita ni ditimbulkan balik oleh Syekh Ghazali. Dalam kitab Muhammad Ghazali. Jadi dia mengkritik tentang beberapa orang yang dia kata tahu hadis tapi tak tahu fiqh, ataupun tahu fiqh dan tak tahu hadis. Maknanya hadis itu adalah idealism. Sebab hadis itu adalah kembar kepada Al-Quran. Sama ada kalau kita orang aliran Syafi'i, hadis itu ialah kembasian kepada Al-Quran. Tak boleh dipisahkan, tidak ada siapa nombor 1, nombor 2. Itu semuanya kalamullah. Cumanya lafzan wa makna satu, makna saja satu. Tapi kalau dalam usul fiqh Imam Syafi'i, dia kata awwaluha al-Quran was sunnah. Tapi dalam mazhab Hanafi, dia kata awwaluha al-Quran wa thaniha as-sunnah. Jadi idealism yang ada dalam Al-Quran dan as-sunnah itu biasanya diperincikan oleh para ulama. Kalau para ulama itu ulama fiqh, maka perincian itu terdapat dalam sastra fiqh. Ataupun kita katakan zaman Asmah Yuma dengan Nik Sufiah dulu dia panggil sastra. Kemudian kalau ilmu itu bidangnya tauhid dan akidah, maka ulama ilmu kalam lah. Kalau bidang itu tasawuf, maka mutasawwifin dengan ahli-ahli tarikat lah, maknanya begitu. Oleh kerana itu, saya rasa boleh kita bezakan supaya setiap daripada kedua-dua pihak itu tidak ekstremis. Mana hai ahli sunnah, jangan sekadar mengikut as-sunnah tanpa melihat kepada para pentafsir yang ada otoriti. Daripada tafsir ke, syarah hadis ke, kena ambil kira. Tetapi wahai ahli-ahli fiqh, kamu mengikut tafsiran para ulama terdahulu, jangan sampai melupakan sunnah. Kalau melupakan sunnah, artinya kamu akan menjadi satu orang yang ortodok, maknanya menerima tafsiran dulu tanpa memperbaharui tafsiran itu dengan realiti yang ada. Jadi pembezaan di sini bukan artinya nak menyalahkan sesiapa
atau bukan nak menganjurkan supaya antara kedua itu salah menyalah antara satu sama lain, tapi pembezaan itu maknanya dua yang memberi sumbangan kepada kedua-duanya. Wahyu menyumbang satu kaedah prinsip kepada akal dan akal menyumbang satu pentafsiran realiti kepada wahyu. Itu yang sepatut kita sebagai muslih lah, ataupun tak sedap juga golongan kita namal kalau kita muslih nak kata reformis tu takut tak sedap sangat tajdid ke atau semua sekali. Orang yang cuba menilai semula segala pemikiran warisan kita untuk ditegakkan sebagai satu platform yang baru untuk perjuangan Islam dalam negara kita. Okey. Baik, cantik jawapan Tok Muk tu. Kalau diperhatikan sangat cuba meraihkan kita kata tradisi turas dan juga dengan realiti semasa itu, dan gagasan tu memang tak lepas daripada Tok Muk lah buat sekian lama. Bila kita kenal Tok Muk, dia cuba bawa itulah lain dia tu. Baik, Ayahanda Ustaz Kamil sendiri melihat tribulasi kepada jemaah ni, tadi kita sentuh berkenaan ijtihad dan salah faham bahawa seorang ketua bagi setengah-setengah kumpulan, hatta kalau ajaran sesat pun dia ada ketua. Jadi kalau jemaah yang lain yang masih lagi kita kata jemaah dakwah yang lain pun ada ketua, maka kadang-kadang disalah anggap bahawa mereka yang dilantik menjadi ketua itu mempunyai kita katakan autoriti untuk berijtihad secara maknawi, mungkinlah maksudnya begitu. Jadi pandangan Dr. Kamil, macam manakah perkara itu boleh untuk kita sedarkan bahawa tidak bolehlah dianggap pandangan peribadi tokoh ataupun ketua kita itu sebagai satu ijtihad yang menyamai ijtihad para mujtahidin mutlak dulu tu. Seolah-olah ada unsur ke arah itu. Jadi mungkin Ustaz kami boleh bagi pandangan sikit kenapa dia berlaku dan macam mana kita nak atasinya itu. Sepanjang sejarah sebenarnya, kalau kita ambil Nabi dulu lagi lah. Nabi dulu dia bawa insaniah, kemanusiaan, dan bawa tamadun. Jadi latar belakangnya biasanya dia datang dari satu keadaan yang masyarakat yang bobrok, masyarakat yang jahil, masyarakat yang jahat. Yang paling menonjol sekali ialah kita melihat Fir'aun lah. Jadi bila Nabi Musa nak bawa pembaharuan, bawa islah, bawa syariat dan sebagainya, dia tentang lah. Dia tentang tu biasanya bila dia tak benar dengan hujah, dia akan lawan kekerasan. Jadi sebab tu selepas zaman Nabi Muhammad pun mehnah ni berlaku kepada ulama-ulama kita. Mungkin isu tak nak bai'ah, mungkin isu sebab amar ma'ruf nahi munkar. Sebab tu sebenarnya dalam abad keempat Abul Arab At-Tamimi dah tulis sebuah buku nama Mehnah. Mehnah bagaimana ulama-ulama semua kena mehnah. Tapi yang pada masa mutaakhir ni, selepas kita merdeka ni, mehnah ni terutama di Mesir kita tengok lebih kepada apabila gerakan Islam banyak bergelut dalam bidang politik, jadi berebut kuasa. Jadi sedangkan Islam ni kita kata sebab tak nak tengok orang macam Iqbal datang. Dia kita kedai dia kata kita macam kehilangan cinta, al-hub, dan kehilangan zuhud. Jadi sebab itu sekarang ni orang melihat gerakan Islam atau kerja-kerja Islam ni lebih kepada kekerasan, nak berebut kuasa dan sebagainya. Maka timbullah tribulasi dan sebagainya. Tapi kalau kita cuba melihat zaman sekarang lah, dengan zaman tamadun yang sudah tinggi ni, kita nak bina tamadun, nak membuka belenggu kemanusiaan yang hilang, nak menyamaratakan ekonomi bagi mereka yang dan sebagainya, mungkin boleh dibuat secara lebih aman, lebih sederhana dan mungkin tidak makan korban. Sebab makan korban macam di Mesir tu sayanglah. Berapa orang mati syahid
Dan berapa orang masuk penjara sampai 20 tahun. Dan kita tengok anak-anak mereka tidak terdidik dengan baik. Sebab bila bapak dalam penjara, ibu-ibu. Jadi bagaimana susah. Dan benda ni Ana jumpa sekarang ni, Ana minta maaf Ana mungkin boleh buka rahsia. Pernah masuk dalam ISA lah untuk beri kepada jemaah-jemaah tertentu. Jadi bila kita tanya kenapa sampai ke sini ni, ini pensyarah ni, oh dia orang teknologi. Dia kata wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Kata biarlah dia nak fasik, nak kafir, nak zalim. Anak awak siapa pegang? Bini awak siapa yang makan? Akhir dia selak. Maknanya sekarang ni bagi gerakan Islam ni, dia kita nak kerja macam tu lah. Ustaz cerita tadi, bukan Ustaz masuk SA, tapi masuk untuk bagi tazkirah kepada dia. Dia berdakwah kepada ISA. Nak ceritanya, maknanya ramai orang gerakan Islam ni, dia nak takluk dunia. Betul lah, kita sampai muda nak takluk dunia. Tapi bila tua sampai saya ni, nak takluk diri sendiri pun tak erat dah ni. Jadi sekarang ni, kita kena kendurkan sikit semangat tu. Kena adunkan balik semangat dengan rasionalisme itu. Jadi kebanyakan orang Islam ni, bila diberi dengan buku Said Qutb, diberi dengan buku Mauludi, gerakan Islam zaman kita ni, dia nak semangat lah, panas. Kita pun muda tu panas lah. Tengok kerajaan, tengok pemerintah, jahat. Kita ada depan kita, baik dengan jahat. Hitam dengan putih. Jadi, bila kita tua-tua ni, banyak lagi warna-warna kelabu, kuning, merah, hijau. Tak boleh ke adun balik supaya tak rugilah tenaga kita. Mujur di Malaysia tak ada nak mati bunuh. Tak pada berapa kes di Memali, kes di Merubau dan sebagainya. Adalah 2-3 orang kes macam Zulkifli Muhammad, kes Ahmad Go dan sebagainya. Tribulasi juga tu. Tapi masih kecil berbanding dengan di Mesir. Di Mesir ni, dulu kita ingatkan zaman Ishak Sabana, Ishak Said Qutb. Zaman sekarang ni pun, zaman Sisi ni pun teruk juga lagi. Jadi makna rugilah. Makna kita naik sampai ke puncak, nak sampai puncak, jatuh, gugur. Lepas tu dia sekarang lagi pula di Yaman. Di Yaman, Al-Majid Zandani tu, kena bunuh, kena kata zina lah, kena tuduh lewat lah, macam-macam. Di negara kita pun timur macam tu juga. Ni tak bunuh fizikal, bunuh karakter pula. Sampai tak ada orang dah jadi bersih. Terlibat dengan Islam pun yang terbaru ni, pawah pade ke apa tu. Kes ke apa, kata rabah ke. Jadi banyak benda-benda yang merosakkan. Ini tribulasi juga. Tribulasi dalam bentuk moral. Jadi kita tak tahulah di depan tu siapa betul, siapa salah. Tapi atas dunia ni kita kena susah dah. Akhirat esok memang kena susah pula. Jadi kalau kita boleh mengendurkan sikit konflik polemik ni, kita nak kerja sama-sama. Jadi kena bawa saya tu lah. Dan nak baca syair-syair Iqbal. Dia nak kepada penyatuan, nak kepada mahabbah, nak kepada kasih sayang, nak kepada kemanusiaan. Benda-benda macam tu. Lain pada kita kira nak perang, nak api, nak pedang, nak darah. Alhamdulillah. Nampak perbincangan hari ini ni agak-agak terpisah. Yakni Dr. Kamil mengulas melalui berkenaan tribulasi dengan jemaah itu. Tapi Tok Muk saya masih nak kekalkan pada urusan syariat lah. Jadi Tok Muk, kalau kita tengok balik ta'rif bid'ah ni secara lughah dan juga syarak lah. Dan kita kalau boleh nak Tok Muk ulas balik dari sudut syariat itu, practicality dia tu macam mana. Nah, menurut rujukan yang saya rujuk ni, dia kata al-bid'ah lughatan al-ikhtira'u ala ghairi mithalin sabiq. Dan wa syar'an dia kata tariqatun fid dini mukhtara'ah tudahiyah syar'iyyata tuqsadu bis-suluki 'alayha al-mubalaghatu fi ta'abbudillahi subhanahu. Ni Syatibi punya ta'rif lah, masyhur Syatibi ni. Jadi Tok Muk boleh elaborate sikit dengan situasi realiti kita di alam Melayu ni lah, dengan ta'rif tersebut, dan juga kita punya praktikal. Sebab dia ada isu bila kita tak jelas, benda yang boleh kita terima
dan benda yang perlu kita tolak dalam urusan agama itu. Mungkin Tok Muk boleh bagi panduan sedikit di situ. Kalau kita cuba balik kepada usul masalah lah, dia punya roots, mungkin satu keterlaluan orang sekarang, bila dia kata Islam tidak memisahkan antara agama dan dunia, urusan agama dan dunia. Sebenarnya walaupun tidak membezakan antara agama dan dunia, identiti setiap bahagian yang dikatakan ini urusan agama, ini urusan dunia, masih ada, dikekalkan. Sebab dia kata ad-din wa daulah. Ad-din wal akhirah masih ada. Jadi tidak mestinya ada dualism itu. Maknanya bid'ah itu mula-mula sekali kita kena faham tidak berlaku dalam hal-hal keduniaan dan urusan hidup seharian. Itu dia katakan bid'ah. Adapun dalam hal-hal harian, nak tukar naik kereta, nak tukar naik kedai kepada kereta, boleh. Nak tukar pakaian sikit boleh, asalkan apa semua sekali. Itu biasa. Tetapi tidaklah menafikan bahawa masalah naik kereta tak naik kereta tu masalah ada kait dengan agama juga. Itu dia ada kaitan juga di situ. Kemudian dalam hal agama kita katalah bid'ah itu dalam hal agama, tidak berlaku dalam hal-hal kehidupan. Malah dalam hal kehidupan itu ada kebaikannya, sebab itu ada bid'ah yang dalalah dan bid'ah yang hasanah. Itu kita kena sempitkan sikit masalah bid'ah itu. Jadi saya tengok dalam alam Melayu ni, kalau kita ni orang straightforward sangat mentafsirkan bid'ah itu, maka kita akan clash banyak dengan budaya Melayu dalam beragama misalnya. Jadi agama, budaya agama. Jadi inilah yang kelahi kita ni, masalah tunggu kubur, masalah raut muka selepas bagi salam, masalah berzikir, berwirid bersama-sama, masalah berjemaah semayang, semayang hajat dan sebagainya. Ini masalah-masalah. Tetapi yang nyatanya yang berlaku dalam dunia Melayu ini ialah tambahan-tambahan yang berlaku itu bukan atas agenda asal, tetapi atas dia punya kita katakan teknik yang menyampaikan agenda itu. Misal saya contohkan. Pertama sekali, tunggu kubur. Tunggu kubur. Dia orang Melayu ni dulu, orang yang sangat berbudi dan sangat berbahasa. Amat tidak berbudi. Bila kita pergi ke bumi kan, keluarga kita, lepas bumi itu balik. Orang zaman dulu lepas bumi itu, dia tunggu dulu, satu nak meraihkan budi bahasa dia. Yang kedua sekali, dia nak jaga takut mayat itu dikorek oleh binatang buas dan sebagainya. Maka tunggulah kubur. Jadi ulama-ulama kita, macam Wali Songo lah, wali-wali hak dulu, ulama-ulama besar dulu, dia meraihkan tradisi Islam juga pada zaman Nabi. Islam tidak menolak 100%. Ada adat resam yang ada sebelum itu. Maka dia ambil kira mengambil hati orang tempatan. Sebab tu Islam boleh masuk dalam masyarakat Melayu dengan aman dan damai. Dia kata tak apalah, tunggulah kubur. Tapi sami-sami tunggu kubur tu, duduk berbuah, minum, duduk kecil dan berok. Buat apa itu? Tambahlah kebaikan sikit. Iaitu bacalah Quran. Timbullah masalah baca Quran di atas kubur. Kemudian kita tengoklah contoh Tok Kenali. Tok Kenali dia tengok ada orang duduk belaga kambing, duduk belaga ayam sebagainya. Dia pergi tu. Sami-sami dia nak pergi sembahyang asar, dia singgah pak orang pelaga ayam. Singgah pak pelaga kambing. Mula-mula tu dia kata, berhentilah dulu saya nak pergi sembahyang asar. Lepas asar tu saya balik-balik. Jadi katanya
bagi suatu agenda yang boleh membawa Islam itu kepada masyarakat di tengah-tengah masyarakat. Saya rasa itu asas yang terjadi. Macam tu juga nak wirid. Bila nak wirid, dia orang ni tak pandai, dia bukan orang Arab, dia macam orang Mekah Madinah. Maka ikutlah tu imam. Saya tanya guru saya dulu dalam soalan dalam kelas. Pada kita kemarin ni kita mujaddid kan budak Mahad Muhammadi. Saya kata, "Hei ustaz, hak tu tak apalah, saya boleh faham. Ni hak raut muka." Kita tu boleh cakap tu sebab kita dulunya straight forward lah juga tak say benda-benda macam ni. Hak raut muka lepas assalamualaikum tu. Oh dia kata bukan raut muka sebahagian pada bagi salam. Biasanya tempat kita ni kotor, kemudian bila bangun tu buatlah siapa-siapa daripada daya apa semua sekali. Itu pentafsiran agenda yang boleh membawa bahawa orang Melayu ni ada tata tertib, ada semua sekali. Jadi oleh kerana itu, Islam tersebar dengan tidak ada banyak struggle lah. Itu. Cuma saya nak celih sikit lah. Maaf apa tu hujan pasal. Saya nak tambah sikit, nak tambah yang betul kami kata tadi kan. Saya ni dalam Timur Tengah, saya penyokong Tegar Nasir. Di Nusantara, saya penyokong Tegar Soekarno. Bagi saya nak banding Soekarno dengan Tengku, saya tak boleh lah. Tu. Bila Nasir disebut sebagai clash dengan Ikhwan, saya tak boleh pergi simpati 100% kepada Ikhwan. Sebab saya banyak sangat baca tentang Nasir, tentang Sadat. Rupa-rupanya kita terlampau kasar. Rush, hash kata orang apa tu? Orang Arab kata kita kan. Jadi terlampau kasar. Jadi oleh kerana itu dia tak dari segi politiknya saya tak boleh fikir macam ni. Kalau fikir macam ni, rusaklah perjuangan bangsa kita nak menyatukan Arab, nak apa tu mencari pembangunan ekonomi pada negara. Jadi inilah. Jadi bila saya baca Syekh Muhammad Al-Ghazali, itu saya dah sebut sangat tu. Syekh Muhammad Al-Ghazali inilah yang cuba memperdekatkan balik. Kita pun tahu dulu dia kelahi Ghaibi, dia pimpinan Ikhwan tu. Jadi mungkin dia menginsafi. Kemudian Qardawi pun ikut dia. Jadi kesederhanaan itulah yang boleh. Kalau berlaku macam tu, memanglah Nasir ni berpakat dengan Ikhwan. Saya rasa dia tidak eksploitasi Ikhwan. Dia memang nak cari base perjuangan dia. Tapi oleh kerana terpaksa bertentangan, oleh kerana itu begitulah juga kita di alam Melayu. Katakanlah, boleh masuk politik kan ni? Boleh ni? Boleh. Kalau pendekatan pada waktu itu tidak dipecahkan antara PAS dengan UMNO. UMNO sebenarnya berjuang di atas asas Melayu tetapi tidak pisahkan dengan Islam. Sebab itu nak merdeka pun ulama yang kata hari ni. Tengku ni macam dia. Tapi PAS berpecah belum berhentu lagi. Mana macam ni dia kata. Tak boleh. Jadi oleh kerana kita perpecahan tu ada kepentingan politik. Kepentingan politik maka berlaku berebut kepimpinan pada waktu itu. Katakanlah kalau pendekatan pada waktu itu, pendekatan maknanya Islamaiskan UMNO pada waktu itulah. Sekarang ni parti ni orang lain. Islamaiskan UMNO itu maknanya kalau masa tu Islamnya ada 30, maka biasanya 40 ke 50 ke, maka alangkah cantiknya perjuangan itu sampai sekarang ni umat Melayu tidak akan berpecah. Islam jadi satu pembangkit yang menyatukan orang Melayu sebab orang Melayu ni cukup kuat berpegang dengan agama. Jadi kalau sekarang ni pun kalau Ustaz nak balik pada persoalan itu, saya nak anjurkanlah supaya kita menginsafi, selaraslah dengan itu kami ni kan, menginsafi kesalahan kita yang lalu, kita cuba membaiki balik supaya bangsa kita tetap solid campur antara dasar-dasar perjuangan Melayu dan dasar perjuangan Islam. Sekian.
Okey, cuma yang Tok Muk sebut awal tadi, asal usul bagaimana munculnya yang dikatakan kearifan lah dalam orang tua ataupun tok nenek moyang kita dulu ni dalam nak meraihkan kehalusan budi orang Melayu tu. Ya, ya. Tetapi kemudian kita tengok macam ada penambahan yang melampau seakan meletakkan fadilat dan juga meletakkan kaifiat tertentu dan akhirnya tu jadi pergi jauh tu. Ya. Dia pergi jauh. Jadi pada saya, jika kita boleh menerangkan balik asas bagaimana bermulanya kearifan-kearifan tersebut, maka macam baca Yasin malam Jumaat lah. Ya. Maksudnya bukan masalahnya pada baca Yasin itu, tapi masalahnya pada meletakkan seolahnya ada satu i'tiqad mesti baca Yasin malam Jumaat dan ada pahala-pahala dan juga ada kaifiat-kaifiat yang tertentu. Jadi yang perlu dibetulkan adalah perkara itu sahaja, bukan jangan baca tadi tu. Ya. Saya tambah sekali lagi. Jadi itu keterlaluan yang datang sesudah itu. Betul. Mula-mula macam saya contoh Arkam lah. Mula-mula pendekatan Asy'ari itu bagus. Asy'ari ni seorang pemuda PAS yang gigih. Kemudian bila dia kecewa dengan kelemahan perjuangan dalam pemuda PAS pada waktu itu, dia buat dia punya aliran sendiri. Aliran sendiri itulah dia masuk tarikat, dia masuk apa-apa semua sekali itu. Tapi bila sampai kepada ke depan tu, jadi apa yang dikatakan tambahan sedikit sebanyak itu sudah jadi sebagai kaifiat. Itu tak sebenarnya asalnya kita kata nak meraihkan sebab orang Melayu ni dia sifat dia akomodatif. Jadi bila nak meraihkan jumhur tu, sama ada kita menambahkan sikit sebanyak sebagai kita katakan letaklah atas pinggan itu buah sikit ke atau sayur-sayur sikit ke, nak suruh cantikkan ayam goreng kita tu. Tapi bila kata ayam goreng tak sempurna kecuali kita lengkapkan dengan sayur-sayur di tepi itu satu pembaziran yang besar lah. Jadi kita tak boleh nak beza antara kaifiat dengan hasanat yang kita tambahkan sikit sebanyak supaya nampak macam ni lah. Kita kata kita ni asas kitanya tutup aurat. Tutup aurat. Kemudian pakailah sikit. Orang laki-laki pula serban pula dia bubuh butir-butir belakang bukit tepi tu kan. Dia suruh nampak cantik. Setakat tu okeylah. Tapi kalau kata tak ada benda tu, tidak serban, itu yang mutaakhirin lah. Mutaakhirin. Betul. Dr. Khamis sendiri ada tambahan dengan apa yang dinyatakan oleh Tok Muk tadi. Panjang tu dia memang sengaja nak suruh Dr. Khamis jawab tu. Cuih dia tadi kan. Saya nak sebut begini je lah. Maknanya sastra mehnah ni ia sudah ditulis daripada abad 400 tahun tu. Maknanya sampai sekarang ni pokok gerakan Islam ni sebab dia semangat tu, tak ada yang mengatakan itu sebagai satu kesilapan. Sama ada kita nak kata silap tu silap fikrah ke, ideologi ataupun silap kepimpinan ke. Mana kita menyatakan ini adalah satu bacalah ayat-ayat yang memanglah kita akan diuji. Malah sebenarnya hidup kita sendiri ni pun diuji. Tapi cuma ada nampak bila tahun 80-an tu mula adalah orang seperti Khalid Jalbi tahun 84 dia tulis An-Naqdu Zati. Daruratun Naqdi Zati lil Harakatil Islamiyah. Supaya gerakan Islam ni kritik diri. Apa kesilapan kita, apa keterlaluan kita dan sebagainya. Kemudian 89 keluar pula buku Al-Harakatil Islamiyah Ru'yah Mustaqbaliyah Awraq fi Naqdi Zati oleh Abdullah An-Nafisi. Tapi geger lah, bising lah orang bila ke Islam bila kita kritik dari dalam lah. Macam Mujahid Yusuf buat kepada Fatifah di Malaysia lah, geger riuh juga dulu. Jadi sebab orang pokok Islam ni dia ingat konteks Islam tu satu. Gerakan Urus Tarbiyah itu
Dia campur hadut semua. Jadi tak boleh nak tetuh. Itu jadi timbul istilah wala'un, tak wala'un, macam-macam. Sebab kena samit nawa tak nak semua. Sedangkan dalam Islam ni, kena ada kritik dalam tu baru kita nak boleh. Betul. Sebab kadang-kadang, sebab kita tidak maksum. Macam Nabi Rasul tu dia maksum, dia dapat wahyu Tuhan. Dia berjalan di atas ray dia. Kita lah ni, hari berasa panas, hari berasa sejuk, hari nak marah, hari nak berdakat. Jadi, kena kabut lah. Jadi pengikut ni, kalau kita tidak guna otak sikit, akhir kita hidup dalam karisah, kata. Tak boleh untuk karisah ni. Karisah ni bencana. Dalam bencana disaster. lah. Sebab tu kita di negara-negara Arab pun orang seperti Napisi tak dia kena marah lah, kena kutuk lah. Pasal bila kita kata tak molek ni ada krisis tadwiran, ada krisis kepimpinan. Orang tak dengar tu. Sebab bila gerakan Islam ni kena betul semua lah. Kalau senyum pun senyum betul, nangis pun nangis betul, ketawa pun ketawa ya betul. Bila masuk sifat taksub tu, Tok Guru buat pertuturan syarak pun dia takwil pula. Ni begini. Tok Guru dapat mimpi lah, berjumpa dengan Nabi lah, macam-macam cerita pula. Jadi inilah benda-benda yang sebenarnya bagi anak lah. Aibnya gerakan Islam ni, iaitu bila dia bercampur menjadi pembangkang politik. Dari satu segi, dia nak cari kuasa. Jadi di situ antara dakwah pun nak, kuasa pun nak, nama pun nak, pitih pun nak, berapa pun nak. Jadi ini balik kepada kabut gerakan Islam lah. Jadi tempat kita ni pun maknanya kadang-kadang kata supaya tolong je. Buat mana naik betul ya. Pakai nak PT belaka, nak projek belaka, nak beranak belaka. Jadi akhir sekali hilang dah kita punya brand Islam dan sebagainya. Sebab orang tak serupa belaka. Dia pokok ni pun, pokok Islam ni dia pertahan lah. Habis-habis saya. Cari ekor. Dia mau beri alasan itu, alasan ini ya. Guna ayat tu, guna ayat ni dalil, ni dalil. Sekarang dia nak menyanyi pula. Pokok dalil. Hari ni boleh, dalilnya sekian-sekian ayat Quran. Esok tak boleh, dalilnya sekian-sekian. Terlepas, boleh separuh, tak boleh separuh. Sekian-sekian. Jadi serupalah cerita. Ingat cerita pondok dulu. Guru. Amal ingat dapat ikan besar. Boleh makan, kada halal, kada haram. Kalau halal nak kita guru separuh. Saya mungkin kita lain pula. Halal pula kita lain. Jadi begitu gambaran masyarakat kita gerakan Islam. Ada rosak habis kita. Cuma Ustaz Kamil mungkin anda boleh celah sikit. Ada satu premis yang popular dulu satu masa lah yang mempopularkan kritikan ini Samaha Mufti Perlis lah. Yang ni dia kata bila menisbahkan Islam itu kepada satu institusi, dia akan jadi masalah. Contoh bila kita kata bank Islam. Jadi lawan pada bank Islam ni adalah kafir. Jadi adakah selain daripada bank Islam tu jadi bank kafir belakang? Macam juga hospital Islam apa semualah. Jadi dari sudut terminologi tu dia kritik, dia kata tak sesuai lah sebab kalau ikut kita punya ni kita panggil ruqyah syar'iyah bukannya perubatan Islam. Cuma seringkali berlaku dalam masyarakat kita bila mana nak nisbah dengan Islam ni benda tu lebih nampak meyakinkan lah, nampak kebenaran itu. Jadi mungkin balik pada asal, adakah Ustaz Kamil dengan Tok Muk setuju dengan penisbahan kepada kalimah tunggal mufradat Islam tu dengan apa-apa saja institusi ataupun jenama ataupun barangan dan seumpama. Siapa nak jawab Ustaz Kamil dulu. Kalau Ustaz Kamil, Ustaz Kamil dulu sikit. Anak nak ambil lebih besar lagi lah. Nak lebih besar lagi lah. Makna gerakan Islam ke, Islam ke, kita kena berani kritik diri lah. Kita ada kritik daripada luar. Kritik daripada luar lah kita tu. Kat usia atas tu, dia kata mau Didi tu, dia berteriak sampai basah ketiak-ketiak. Jadi dia kata kepada gerakan Islam lah. Tidak semua dia kata tu salah. Makna kita ada kritik daripada luar. Kita ada kritik daripada dalam. Sekarang ni dulunya,
Kritik luar ya, kritik dalam dia senyap, tak boleh. Jadi kita kena berani lah. Kena buat keberanian moral, maknanya kritik daripada luar dan kritik dari dalam. Tapi jangan sampai pecah belah pula. Ni kita tak setuju pula. Dulu puak ulama dengan puak profesional ni baguslah. Mau ulama ke profesional, mau profesional ke ulama. Sama dengan kata-kata mentasawuf ke ahli hadis, mau beri hadis oleh ahli tasawuf. Tapi orang kita ni dia tak boleh bola pada dada. Bila tak beragah sikit, pecah. Lakum dinukum wali hadis. Mu puak mu, aku puak aku. Pecah belah pun tak. Jadi apabila kita nak, jadi anak rasa datang 80-an, 90-an, 2000 sudah bagus dah. Mana antara elemen masyarakat kita, ulama-nya, profesionalnya, aktifnya, pakat duk satu belakang. Sekarang ni pakat masing-masing nak jaga kepimpinan masing-masing, nak tunjuk dia betul. Mu tak boleh, mu ni. Jadi akhir pecah. Jadi rugi semua lah. Saya tengok gerakan Islam ni. Dia naik stakah. Tinggal stakah, 2 takah lagi. Bawa jatuh. Bawa jatuh start semula pun tak. Di Mesir, macam tu negara lagi lebih teruk. Pak kita pun, dapat stakah, 2 takah, boom, jatuh pun tak. Jadi tak tahu yang ni. Kata imtihan daripada Tuhan. Kau bala ke. Atau dia berluar ke ayu ke ahsan amalah ke. Sebab mungkin ada lah. Kita punya ulat-ulat penyakit. Virus-virus dalam perjuangan kita tu. Kita cakap ikhlas. Tepuk dada saya ni. Bawa mesej Tuhan. Tapi di belakang tu, macam-macam cerita pula. Berbuk pakak, berbuk jawatan, berbuk ketua kawasan, berbuk macam-macam. Akhir berbuk menteri besar. Berbuk. Juga benda tu moga kursinya sah. Tu cari fitnah lah pula. Kalau ni fitnah tu dah merebak dah. Tak nak kata gapo dah. Terbuka habis dah. Busuk banyak kau lah ni. Semua orang. Daripada hak nombor 1, nombor 2, nombor 3, kanan, kiri, atas, depan, parti lama, parti baru, parti Islam, parti tak Islam. Semua buruk lah. Berolak habis dah. Akhir orang nak tengok dengar politik pun, muak dah. Tak asyik dengar dah. Lain timur itu pula dah. Timur tak percaya belakang lah. Itu yang berlaku dah. Sebab saya kata sekarang ni gerakan Islam kena balik kepada bukan politik saja. Sebab tu saya kedai saya suka tengok Iqbal, tengok Malik bin Nabi. Dia nak baca buku Ikhwan saja. Jangan mengadu dengan Syekh Qutb saja. Baca banyak lagi. Supaya bercambah pemikiran yang lebih sederhana lah. Hidup ni wasatiyah. Dalam Quran pun, wada'al mizan, Allah tataghaw fil mizan. Tu ada cerita belakang kita lah. Baca kursi. Baik, Tok Muk boleh respon pada soalan Ana tadi tu, iaitu berkaitan dengan etimologi Islam pada institusi, pada kita kata benda-benda yang begitulah sangat popular mutakhir ni tu. Kesannya pada Islam tu sendiri lagu mana? Dia ini dipanggil persoalan melogokan Islam. Jadikan Islam sebagai logo. Jenama. Menjenamakan Islam. Itu pada asasnya tidak ada masalah. Tetapi dalam praktikal, jadi kita kadang-kala tidak sekadar menjenamakan sebagai kita menjenamakan produk kita dalam pasaran. Jadi kita kata jenama kita ni baik kerana produk kita ni produk Islam. Maknanya menafikan orang lainnya. Tapi dia sebenarnya produk kita ni ialah supong produk lain sama-sama nak Islam. Cuma saya nak memasarkan dengan secara yang lebih efisien. Saya letak di situ. Mana cinta kita kepada Islam. Jangan kita menafikan orang lain. Itu jadi masalah kita. Jadi oleh kerana itu saya nak ambil lagi lah kesilapan besar arkam. Saya juga dulu, saya simpan gambar Asy'ari itu dalam laci saya di pejabat. Mana orang yang boleh membangkitkan semangat bekerja dan pembangunan ekonomi kepada masyarakat. Tapi bila dia menafikan orang lain, menafikan parti politik, dia nak lawan Mahathir, dia nak lawan Anwar Ibrahim, Allah, habislah, rusaklah. Jadi logo dia tu. Macam tu jugalah perubatan sekarang ni. Dia logo perubatan Islam. Tapi perubatan sebenarnya nilai yang universal. Tapi kalau dia kata, kalau perubatan pendekatan.
Itu lain sikit. Dulu dalam bidang akademik, kita duk bincang, betul ke ada ekonomi Islam? Ada ke ekonomi Islam? Bank Islam, ekonomi Islam tu? Sebenarnya, kata orang akademik, ekonomi ni sifatnya universal. Kenapa kita nak kata Islam tak Islam? Sebenarnya universal betul, tapi approach. Kadang-kadang kita tidak tengok dari segi approach itu. Jadi saya duduk di UIA ni, cerita sedap ni. Saya kata how to Islamize your field. Ini pokok-pokoknya di profesor, pokok perubatan apa semua sekali. Dia termenung. Dia kata kita nak Islamize. Masa kita nak cocok tu, kita baca Bismillah lah. Saya pun suka lah. Saya pun suka naik Chancellor, suka kat saya apa kata setahun tu umurnya. Nak Islamize ke? Jadi dia tak tahu. Kalau kata Islamize kan, kita bawa tradisi. Macam Al-Farabi, apa semua sekali. Bawa tradisi mereka itu ke sini dalam bidang perubatan itu. Bukan jadi sampingan itu. Jadi bila kita ada sampingan, kita logokan dengan Islam itu tak betul tu, bukan tradisi yang asal. Jadi mungkin mana kekeliruan lah. Jadi Islam ini sifatnya universal, tetapi Islam itu membenarkan kita mentafsirkan dengan secara lokal. Inilah teori global tu. Teori global itu kita boleh patentkan dalam satu. Walaupun kita logo dengan Islam, tetapi tidak menafikan orang lain. Ini yang masalahnya. Jadi yang paling sensitif sekali ialah politik. Sebenarnya saya duk sebut antara sudu dengan apa tu? Sudu dengan senduk. Senduk dengan sudu tu sebenarnya perdebatan antara Abim dengan Ghazali Syafi'i. Bila Abim dia nak memperjuangkan Islam melalui dakwah dan perkadiran Islam pada waktu itu, kadang-kadang dia celah nak mengkritik orang politik apa semua sekali kan. Ghazali Syafi'i kata, kalau awak tu sudu, jadi sudulah. Jangan jadi jadi senduk. Jadi saya teringat kepada apabila Abu Bakar As-Siddiq dilantik menjadi khalifah, dia terus bersara dalam bidang riwayat hadis. Dia tak nak jadi macam sebab dalam dunia politik ini sangat berbeza daripada dunia akademik, dunia agama biasa, pesir agama apa semua sekali. Jadi itu kena ada jelas tu. Macam juga hal-hal lain. Oleh kerana itu saya rasa kita baiki sikit lagi. Syaratnya kalau kita tak kelahi, cuba wacanakan sikit lagi, terima menerima antara satu sama lain dan sebagainya. Maka dengan cara itu, insya-Allah kita boleh selesaikan. Kalau kita boleh selesaikan sedikit sebanyak ini, maka Islam yang ada dengan kita ini akan menjadi suatu asas taman dunia kukuh. Jadi jangan pisahkan Islam daripada politik, daripada ekonomi, daripada perbankan, daripada apa semua sekali. Tetapi attachment tu pandai. Orang kata ini attachment, bukan daripada hak asal. Itu sepatutnya yang kita katakan. Cantiklah kalau macam tu. Bukan dipisahkan tapi dibezakan itu. Ya, mana ada jelas tu. Ini sahaja saya bubuh ni kerana nak melakukan produk saya tu. Macam Wali Songo menggunakan wayang kulit untuk melakukan produk Islam. Dan Tok Kenali nak melakukan Islam itu, dia tamus attach sikit dengan orang bergeduk main, dia hadir pada orang duduk main, duduk pelagu kami. Jadi ini sajalah satu yang dikatakan kearifan tadi kan. Kearifan kebijaksanaan itu perlu ada. Jadi kalau sampai kepada hal-hal yang remeh-temeh kecil-kecil, ulama menasihatkan dalam perbahasan kita jangan sampai kepada berbahas soal remeh dan temeh. Tak boleh. Itu yang sikit lagi dah. Jadi kita mintalah ustaz-ustaz kita yang kuat berdakwah tu, supaya kalau kritik sikit jangan marah. Dia pun nak kritik orang tu berhati-hati. InsyaAllah kita boleh. Kita panggil, saya ada kepribadian sendiri tetapi dalam kerangka Islam yang luas.
Awak ada kepribadian awak sendiri, tapi dalam kerangka Islam yang luas. Itu yang sepatut kita cipta untuk masyarakat kita. Ustaz Kamil, sebagai kita kata mungkin akhir dah ni, kalau Ustaz Kamil boleh wrap up lah kita kata rumusan untuk perbincangan hari ini, dan mungkin ada sikit Dr. Kamil punya inilah pesanan-pesanan kepada ada dalam 70 orang juga ni bersama kita ni insya-Allah, dan saya yakin daripada pelbagai lah. Anda secara peribadi melihat jemaah-jemaah Islam ini akhirnya berjaya dari segi contoh menterbiah daripada orang yang tak minat agama jadi lebih cakna tentang agama, dan membawa golongan profesional akhirnya benar-benar ada setengahnya sampai tu ambil master PhD dalam bidang pengajian Islam pun, walaupun degree dalam bidang sains, walaupun adalah isu sikit, tapi kita kata ada keterbukaan dan juga rasa nak di situ, dan lahir generasi anak mereka yang daripada kecil lagi mereka dah terbiah supaya hafal Quran apa semua. Satu masa cukup baguslah. Tapi kemudian dia jadi satu benda tak balance pula. Seolah-olah tak nak terima langsung dah pula yang akademik apa semua ni. Jadi mungkin Ustaz kami boleh ulas di situ. Sebagai penutup lah. Nanti kita banyak contoh lah. Kita ambil di negara kita lah. Negara kita dulu, sultan-sultan mendengar nasihat para ulama tradisional. Kalau tak kenali sebagai contoh saya dengar lah. Menteri besar tu pergi rumah dia, duduk buah bawah gerai. Bawa pakai rumah dia. Jadi dia pun tak pakai baju ke apa pun. Jadi ulama-ulama dulu mungkin ada bentuk perseorangan pun. Mufti-mufti ke mana memang. Sultan pun dengar. Sebab makna mereka itu menjaga adab-adab sebagai penasihat. Dan sultan pun tahu kedudukan dia, kedudukan ulama. Tapi bila data-data dalam bentuk gerakan ni, dia rasa kuat pula lah. Rasa kuat tu rasa orang lain kecil. Jadi timbul soal berebutkan kuasa. Bila soal berebut kuasa ni maknanya berlawan lah. Bila berlawan tu sanggup dibunuh atau terbunuh. Sanggup mati atau dimatikan. Tapi kita ada satu model yang baik kita alam Melayu ni. Itulah persefahaman, pemufakatan, masing-masing duduk. Negara-negara kita ni, saya selalu sebut, Kota Baru tu dia ada masjid, dia ada istana, dia ada pasar dekat. Ada staff macam tu. Bukit Syandam macam tu. Kuala Terengganu macam tu. Johor Bahru macam tu. Jadi kita kena balik semula. Kuasa, bisnes, ilmu akademik ni, dia kena bergabung baru jadi. Jadi kalau kuasa, backing harganya kuasa dia, ulama rasa dia warak, tak sama dengan orang lain. Bisnes pula rasa dia kaya, hebat. Tak boleh, dia kena masing-masing. Sebab Datuk kata dah harta banyak pun tak bawa dia kubur. Tak bagi ke syurga, tak bagi ke neraka. Bagilah kepada orang ilmu ni, cetak buku ke, buat berapa-berapa ke. Orang ilmu pula jangan sipar buku tu. Cetak lah. Ni buat MA, buat PhD tak sipar dalam sorok masing-masing. Malu ke orang. Buat apa malunya? Saya cetak semua, baru tak mahu orang komen lah. Dia nak, kita nak bina ilmu. Walaupun sikit. Dia pakai, pasal masing-masing kan ego kuat. Orang ilmu ego, orang kuasa ego, orang ada harta ego. Buat ke ego kita balik kepada al-hubbu wa zuhd. Kita zuhdi dah. Kita zuhud dah. Kasih sayang lagi. Kemanusiaan lagi. Jadi kita betul balik. Anak kocik kita ada ni pada dengan mangga-mangga ibu kocik tu biar betul. Dan ni banyak orang tak betul. Kadang-kadang dia pakai macam nak pakai skru lah. Ketak berdoa. Doa enggak sangat. Atau cabut tayar lah. Atau tak apa tak bergerak lah. Kita nak kena. Itulah kata balik kepada wasatiyah. Wasatiyah ni comel sangat dah. Cuma ada pelaksanaan lah. Ada kepahaman tu orang tu hijack. Macam mana orang hijack. Kita kena ikhlas dalam satu ya. Kalau kita tak ikhlas, saya tak tolong. Percayalah. Jadi kita kena balik kepada. Sebab itulah Hasan Banna berkata. Pertama al-fahmu. Kena faham dulu. Kemudian al-ikhlas. Kena ikhlas. Barulah al-amal. Ni banyak amal dulu. Ikhlas tak ada. Amal dulu. Faham tidak. Rosak lah. Itulah. Sebenarnya. 20 Hasan Banna buat comel dah. Cuma kita comel lagi lah.
Asal mana pun dia bukan maksa juga. Dia pun suka kita cakap dia ni. Allah Allah. Anda fikir kalau gagasan wasatiyah itu dibawa oleh orang yang berseorang, yang ni tokoh ataupun organisasi yang mampu mempengaruhi masyarakat secara umum, maksudnya bukan orang politik lah. Silapnya hari itu gagasan yang cantik itu dinisbahkan pada individu politik tertentu, tapi dalam konteks negara kita kalau tak buat begitu tak dapatlah dana yang banyak untuk buat kerja. Jadi menyebabkan ada persepsi yang tak bagus. Sedangkan gagasan itu antara gagasan Syekh Dr. Yusof Qaradawi, yakni sepanjang hidup dia membawa gagasan tersebut. Sehingga sekarang pun masih lagi berpegang, diangkat menjadi imam wasati bagi umat ini dan seumpamanya. Tok Mu, kata-kata terakhir Tok Mu sebelum kita tutup perbincangan petang ni. Saya rasa itulah kalau saya nak akhirkan, kita kita sebarkan seluas-luasnya rasa cinta dan kasih sayang antara satu sama lain. Sebenarnya besar setara mana ideologi pun, kalau spiritual kita tak besar, maka tidak sempat kita nak letakkan kita punya ideologi dalam spirit yang ada. Jadi sepatutnya gerakan Islam ni dia gerakan yang menyatukan umat, bukan gerakan yang ikut serta dalam perpecahan umat. Tak boleh. Dia kalau sabar di situ, sebab semua jelas tu kan. Jadi oleh kerana itu saya dalam satu poster saya katakan, kalau sekiranya maqasidus syariah itu 6, maka tentulah satu daripada maqasid ialah perpaduan umat. Jadi kalau kita ada jelas di situ, kita boleh lakah segala, tapi lakah tu pun bukan dengan mencaci orang. Kata-kata wasatiyah tadi kan, wasatiyah tadi idea yang bagus, tapi digonggong oleh pengikut-pengikut politik. Itu masalahnya. Jadi bila pengikut politik digonggong oleh macam-macam lah kepentingan-kepentingan, jadi orang yang sepatutnya menjadi pemangkin kepada idea tu tersisih. Macam juga apa tu yang anak Isuk Rawa bawa tu, apa tu, Menjahit. ada idea tu rahmatan lil alamin. Baguslah. Tapi kalau awak guna rahmatan untuk hantam orang, itu masalahnya. Jadi oleh kerana itu, kalau boleh, kita perlu ada masa lah, kita duduk sekali sebagainya, kita bincang balik dengan secara yang insaf terhadap bangsa kita, agama kita. Kita hanya ada ini saja. Agama ini, bangsa ini, dan negara ini. Kita tidak ada yang lain. Ya, terima kasih. Tok Mu memang konsisten dengan nasionalisme yang kita kata ni. Itu dia mengaku dia pengikut Karno dan juga Nasir tu. Ya. Dan orang ketiga Karno dan Nasir itu ialah Burhanuddin Hilmi. Ya, naam ya. Yang satu masa kurang difahami lah oleh masyarakat kita yang melihat nasionalisme adalah satu bentuk sekularisme yang tidak boleh bersatu dengan Islam. Yani itu kematangan umat lah dalam akademik dan juga dalam trust yang bergerak dalam masyarakat. Jadi terima kasih pada dua guru kita, Profesor Emeritus Datuk Paduka Dr. Mahmud Zudi Haji Abdul Majid dan Dr. Muhammad Kamil Haji Abdul Majid atas buah-buah fikir yang kadang-kadang ada yang berulang tapi bagus untuk peringatan. Dan ada juga buah-buah baru yang barangkali saya yakinlah kalau diberi perhatian, diambil dengan ikhlas, yakni diinsafi, itu pasti akan banyak manfaatnya untuk, kalaulah tidak generasi yang lalu dan sekarang, generasi pada masa depan yang akan nak ganti kita, insya-Allah. Jadi terima kasih semua, insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu depan dengan perbincangan yang lebih kurang sama, tapi kita cuba cari angle yang lebih menarik, insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.